Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang hormati al-fadhil pengacara majlis, yang hormati al-fadhil ustaz imam, seluruh tuan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya ini berkaitan dengan perjalanan ke alam yang abadi. Itu yang saya dapat mesej tadilah. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang meninggal dunia, kita selalu kata tamat riwayat dia. Tamatlah riwayat dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apabila seorang itu meninggal dunia, itulah permulaan kepada kehidupan yang sebenar-benar. Kita ni selalu kena tipu. Kita duk berasa macam kita ni duduk dekat sini sampai bila-bila. Suara tak apa nak ada. Nah sekalian, salli ala Muhammad. Hangat. Hangat ni tajuk akhir zaman. Tak? Tajuk lain. Yang tu kena panggil ceramah lain. Tajuk Dajjal. Pasal apa? Pasal kering. Saja-sajalah kan, ini out of the topic sikit lah. 2-3 hari lepas keluar saya punya, dia kan Facebook tu ada memory, last year punya memory. Last year punya memory beberapa hari lepas saya post tentang kering yang berlaku pada tahun lepas. Saya letak satu hadis berkaitan dengan tanda nak muncul Dajjal. Ada 3 tahun yang kering. Dalam hadis tu saya, dalam post saya tu saya quote satu hadis yang cerita tentang kering yang pertama, kering tahun pertama, kering tahun kedua. Musalli ala syaitan. Jadi tahun pertama 1/3 kering, bukan cerita tak hujan langsung, ada hujan juga, tapi kurang 1/3. Tahun ni musalli ala syaitan, tahun kedua dia kurang lagi 2/3. Tiba-tiba cukup setahun, ada satu lagi kering kita berhadapan lah ni, nama El Nino, lagi panjang daripada tahun lepas. Risaulah kita tuan-tuan. Kalau lagi satu tahun depan kering lebih panjang lagi, subhanallah wallahu alam. Tak tahu. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan kot ustaz, tak apalah. Kalau bukan tak apa, kot dia. Kalau dia macam mana kan? Wallahu alam. Tuan-tuan, salli ala sayyidina. Itu tajuk lain. Itu forum lain kan, ceramah lain. Hari ini cerita tentang mati, cerita tentang perjalanan abadi. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni ada berapa alam yang kita lalu. Alam yang pertama, salli ala syaitan, dipanggil alam arwah, alam roh. Alam roh ni berapa lama kita hidup? Wallahu alam. Ada orang hidup alam roh ni daripada, salli ala sayyidina Muhammad, daripada dulu waktu kita dijadikan dulu, sama serentak semua sekali. Sampai sekarang dia tak turun lagi. Berapa puluh ribu tahun, berapa puluh ribu, ratusan ribuan tahun duduk dekat alam roh. Wallahu alam. Kita sendiri berapa tahun dalam alam roh kita tak tahu. Telah dilupakan oleh Allah. Kemudian turun. Bila kita turun, keluar musalli ala syaitan, masuk alam yang kedua, nama alam rahim, duduk dalam perut mak kita. Berapa lama kita duduk dalam perut mak kita tuan-tuan? Berapa lama tuan? 9. Betul ya? Betul 9. Astaghfirullahalazim. Apa? Nabi SAW sebut yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbihi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun ila akhir hadis daripada Ibnu Mas'ud.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut mak kamu 40 hari an-nutfah, campuran air mani lelaki perempuan 40 hari. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik, kemudian bertukar dan menjadi alaqah, sekempal darah, mithla dhalik 40 hari juga. Thumma yakunu mudghah, kemudian bertukar menjadi seketul daging 40 hari juga, mithla dhalik, seperti di atas. 4 8 12 bahagi dengan 120 hari, bahagi dengan 30 hari 4 bulan. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, fa yunfukhu fi ruh, tiupkan roh kepadanya. Jadi hidupnya waktu berapa bulan? Waktu dalam kandungan berapa bulan? 4 bulan. Baki berapa bulan lagi nak keluar? 5 bulan. So selepas daripada 4 bulan baru hidup. Jadi dalam rahim mak kita berapa bulan? Average out 5 bulan. Kemudian keluar ke muka dunia. Duduk di alam dunia berapa lama? Salli ala Sayyidina. Nabi sebut umur umatku apa? Baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Total semua, ada orang 1 tahun, ada orang 30 tahun, ada 10 tahun, ada apa semua. Total semua jumlah-jumlah bahagi balik dapat 60 ke 70 tahun je umat Nabi Muhammad SAW. Habis alam dunia, masuk alam barzakh, alam transit, RNR, nak pergi ke alam akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berapa lama? Wallahu a'lam. Para sahabat Nabi yang duduk zaman Nabi SAW sampai lah ni tuan-tuan, dah 1500 tahun duduk alam barzakh. Zaman Nabi Musa AS, umat Nabi Musa sampai lah ni dah puluhan, dah ribuan tahun dah duduk dalam alam barzakh. Kita nanti berapa lama dah duduk alam barzakh? Wallahu a'lam, tak tahu. Berapa ribu tahun? Tak tahu. Sampai nanti kita akan semua bangkit baru nak masuk alam akhirat. Alam akhirat tu sendiri berapa lama? Subhanallah, alam akhirat tu selama-lamanya. Sebelum nak masuk syurga, sebelum nak masuk neraka, subhanallah, duk berdiri di tempat yang sama di mahsyar itu, ada riwayat sebut 50, ada riwayat sebut 10 70 tahun, ada riwayat sebut 100 tahun. Sekali kita dah bincang tentang mahsyar. Malam ni saya nak fokus mahsyar saja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak cerita apa? Berapa ramai orang tertipu apa? Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita Pak Long bawa ni plan rumah. Salli Syahmat. Ni plan rumah Pak Long buat kat mana ni? Saya beli tanah kat Jitra. Lah ni 2 kerja mana? Kerja Lustang. Pencen bila pencen 300 ringgit. Ni nak buat rumah ni, nak duduk bila ni? Nak duduk lepas pencen ni. Besar rumah Pak Long buat tu. Duduk dengan dia punya apa? Masalah Syahmat, living room dia punya luas. Bilik ada 5. Setiap bilik ada bathroom. Banyaknya bilik. Dia kata ni anak ramai. Ni ruang tamu punya luas, subhanallah. Dia kata yalah nak ramai, nak cucu ramai berimpun best sikit. Ni pos panjang sangat ni. Pasal apa pos panjang sangat ni? Senang nak buat kenuri apa semua. Tak payah duk sewa-sewa kemah nak buat-buat tu je. Dia kata, tak ada gaduh-gaduh buat di masjid apa semua lagi, duk berkelahi pula kalau masjid tu dia buat di rumah senang ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ni Pak Long duk planning buat rumah ni tuan-tuan. Dia punya planning nak buat rumah tu semenjak bila tahu tak? Semenjak dia start kerja dulu ni, waktu dia masuk kerja. Dia punya planning untuk pencen dia tu waktu dia start kerja umur 20 ni. Betul tuan-tuan. Waktu dapat offer dulu nak kerja, di antara pilihan dia antara nak kerja kerajaan dengan nak kerja swasta, dia fikir dia kata nanti kalau kerja kerajaan tu pencen tak ada. Kalau kerja swasta tu pencen tak ada. Kalau kerja kerajaan nanti ada pencen, dapat duit pencen. Duit pencen bila dapat duit pencen ni? Lepas pencen lah dapat duit pencen, sebab tu nama duit pencen kan. Saya simak tuan-tuan, dia fikir tu, dia plan tu, dia himpun, dia planning, dia buat projection apa semua, dia fikir daripada umur dia 20 sampai umur dia 60 untuk dia pencen. Dia, tuan-tuan sekalian, maksud simak, saya tanya Pak Long tu, Pak Long agak-agak lah, berapa tahun lagi nak pencen? 3 tahun lagi, agak-agak dan ke duduk rumah tu. Agak-agak dan ke duduk rumah tu. Dia kata, wah ustaz tanya lagu tu, dia kata. Sungguh lah, agak-agak Pak Long rasa dan dah duduk, saya tak tahu ustaz. Pak Long tengok, Masya Allah Rabbi, tempat yang Pak Long belum tentu boleh sampai. Belum tentu boleh sampai. Dan kalau boleh sampai pun lepas kita duduk tu dah 60 tahun umur kita. Berapa lama agak boleh duduk kat situ? Dan boleh pergi sampai 70. Boleh pergi 70. Buat rumah 2 tingkat besar tuan-tuan tu. Tangga Bollywood punya style tu. Faham? Umur 40 dah sakit gaul dah.
Umur 40 dah, duduk sila lama pun tak boleh dah. Tengok ni, belunjak sana, belunjak sini, mau 100 kali belunjak mentara nak habis ni. Nak sekalian Ustaz. Tinggal tak menunggi dia lagi ni. Tuan-tuan masa Jumaat, buat tangga macam tu, subhanallah. Dia punya pikir sampai macam tu, subhanallah. Padahal tempat belum tentu boleh sampai. Tempat yang kalau dia boleh duduk pun tak sampai 10 tahun. Tapi dia punya fikir, dia punya plan, dia punya projection, dia punya buat macam-macam. Tuan-tuan, tempat yang belum tentu dia boleh duduk, tempat yang kalau dia boleh duduk pun tak boleh duduk berapa lama, macam tu punya dia berfikir. Tapi tempat yang dia confirm akan duduk, tempat yang dia confirm akan sampai, tempat yang pasti dia sampai, dah fikir, dah buat projection, dah plan. Rumah kita dalam kubur macam mana, nak duduk berapa lama tuan-tuan, silap-silap 2000 tahun, silap-silap 3000 tahun dalam kubur kita akan duduk. Dah fikirlah rumah kita dalam kubur macam mana. Ada ke rumah dalam kubur Ustaz? Tuan-tuan, Nabi duk design, Nabi duk cerita kat kita design dalam kubur. Nabi cerita tak? 2 jenis kubur kan, tuan-tuan duk pergi sembahyang jenazah, duk sebutkan tentang 2 jenis kubur. Duk minta kepada jenazah tu supaya bagi kepada dia taman daripada Raudhatul min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga. Jangan jadi daripada lubang api neraka. Tuan-tuan, kubur yang pertama design type A. Kubur kita tu, yang nak duduk berapa ribu tahun tak tahu. Yang pertamanya taman daripada taman syurga, cantik, dihamparkan permainan yang indah daripada syurga. Penghuni dia diberi pakaian yang indah daripada syurga, subhanallah. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, nikmat dia duduk dalam kubur tu lebih nikmat daripada dia hidup di dunia dulu yang penuh dengan susah payah. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduknya dalam syurga, istana yang akan dia duduk nanti dalam syurga yang indahnya, bata-batanya daripada permata, bata-batanya daripada emas. Bilik yang subhanallah nampak orang berlari-lari di dalamnya sebab bata-bata itu dibuat pada emas. Tuan-tuan, wangiannya, harumnya, wangi udara daripada syurga tu, semerbak kasturi, bau kasturi dah masuk ke dalam kubur dia. Dia duduk dalam kubur dah hirup dah bau sedapnya syurga, subhanallah. Sampai dia kata, Masya Allah Rabbi, malaikat tu tempat apa tu istana siapa cantik sangat tu? Itulah tempat duduk kamu nanti dalam syurga. Wahai malaikat, cepatlah kiamat, cepat, tak sabar dah nak pergi duduk dekat situ. Tuan-tuan masalli ala Muhammad, indah dan seronoknya waktu tu, subhanallah. Sampai dia minta pada malaikat dalam satu riwayat, malaikat boleh tak nak balik rumah Sa'ad, nak beritahu dekat anak isteri, kata jangan risau, jangan sedih, aku sedang seronok dekat sini ni. Malaikat kata, dah lah, rehat, tidurlah. Tuan-tuan, malaikat suruh dia tidur berehat tu, tuan-tuan, dan dia merasakan masalli ala Muhammad, duduknya di alam barzah yang penuh dengan nikmat itu sekira-kira 2 rakaat sembahyang aja, kemudian dia akan bangkit. Yang satu lagi kubur apa? Lubang daripada lubang neraka. Dia bawa daripada hamparan, daripada batu, daripada api neraka yang membakar dia siang malam sampai luruh daging, luruh daging, luruh isi-isinya. Tuan-tuan, dinding daripada kubur itu menghimpit dia sampai berselisih tulang rusuk dia, subhanallah. Dibuka pintu pula lubang daripada lubang api neraka, tuan-tuan, yang bahang daripada neraka tu nampak membuat buah neraka tu. Dah mai dah bahang tu masuk membakar tubuhnya daripada bahang daripada api neraka, tuan-tuan. Menjerit dia siang malam, sakit. Minta malaikat, bila nak kiamat ni, bila nak kiamat? Pasal apa tanya tentang kiamat? Jangan kiamat lah malaikat, jangan kiamat. Pasal apa minta jangan kiamat, sedangkan kamu setiap hari dibakar sampai luruh daging isi? Sebab dia tahu, dia nampak ada tempat yang akan diazab nanti lebih dahsyat daripada keadaan dia dalam kubur. Tuan-tuan, tuan-tuan fikirlah benda ni. Tu rumah yang akan kita duduk nanti berapa ribu tahun, wallahu alam. Sebab tu tuan-tuan, berapa ramai orang tertipu. Tertipu dengan apa? Dia pulun, dia plan, dia rancang untuk kehidupan dia sementara, sedangkan dia meninggalkan tumpuan yang sepatutnya dia buat kepada tempat dia yang kekal abadi. Bukan suruh tinggal terus, dah juga. Kehidupan 60-70 tahun ni, tuan-tuan masalli ala Sayyidina Muhammad pun hidup juga. Tapi bagi fair, logik tak tuan-tuan? Kalaulah dia hidup di akhirat, dia duduk dalam kubur, masalli ala Sayyidina Muhammad, katalah 1000 tahun dia duduk dalam kubur, faham? Dia hidup di dunia, masalli ala Sayyidina Muhammad, 60 tahun 60 tahun dia hidup di dunia, dengan 1000 tahun dia duduk dalam kubur, berapa persen? Berapa persen dunia tu? 6%? Yes, ha. 6%. Kalau nak bagi adil, sallallahu alaihi Muhammad, sehari punya projection, seharian itu,
nak hidup di akhirat, nak duduk dalam kubur 1000 tahun, nak hidup di dunia 60 tahun, 6% saja daripada kebetulan akhirat. Sepatutnya sehari itu kita peruntuk 6% saja untuk bekal dunia dan 94% untuk akhirat, betul tak? Tapi kita jadi lagu tu tak? Tak kan? Terbalik. Yang 6% untuk sana, yang 94 lagi untuk kehidupan dia yang 6%. Terbalik. Subhanallah. Tapi itulah kita, tuan-tuan. Berapa banyak kita lalai dan leka daripada kehidupan kita sebenarnya. Baik. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Selepas kita mati, tuan-tuan, kita akan berhimpun di satu tempat nama mahsyar. Salli ala sayyidina Muhammad. Mahsyar ni, tuan-tuan, dia tempat dipanggil ijtima'. Tempat masalli azmat, tempat berhimpun. Kita perhimpunan kita ni ada perhimpunan harian, ada perhimpunan mingguan, ada perhimpunan bulanan. Perhimpunan harian kita tu sembahyang jemaah. Sembahyang berjemaah ni ada orang pi, ada orang tak pi. Ada orang afdal pi, ada orang tak afdal pi. Orang lelaki afdal sembahyang jemaah di masjid. Itu pun ramai yang tak pi. Dia tak? Ini orang perempuan tak afdal, afdalnya sembahyang di rumah. Maksudnya bukan semua orang pi untuk perhimpunan harian. Ada perhimpunan mingguan. Perhimpunan mingguan tu apa? Sembahyang Jumaat. Yang ni orang lelaki je wajib pi, orang perempuan tak wajib pi. Orang bukan Islam tak payah pi. Tak dituntut untuk mereka pi. Kemudian kita ada dui tahunan. Perhimpunan dui tahunan apa dia? Yang raya. Yang ni semua orang pi. Okay. Semua orang pi. Itu pun ada juga yang tak pi. Kalau dengan samperit, kalau dengan kuih raya tak pi juga. Ada orang pi, ada orang tak pi. Orang bukan Islam tak mai. Ada perhimpunan tahunan. Sebetul tahunan. Perhimpunan seluruh manusia, seluruh dunia yang pi berhimpun di satu tempat nama Padang Arafah waktu musim haji. Itu pun ada orang pi, ada orang tak pi. Tapi ada satu tempat nanti perhimpunan yang akan berlaku yang semua orang akan pi. Tak ada orang pun yang akan terpisah, tak ada orang pun yang akan tak layak untuk tak pi. Melainkan semua kena pi, mau tak mau dia kena pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia, tuan-tuan? Apa dia? Mahsyar. Mahsyar ini, tuan-tuan, saya nak petik hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Cerita hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia menceritakan secara hampir terperinci berkaitan dengan mahsyar. Bila kita baca itu, kita berasa takut, berasa macam kita tak boleh nak lepas, kita berasa macam risau, kita rasa macam Allah nak cerita tak kerti. Saya tuan-tuan merasa selepas bumi ni hancur, tuan-tuan, hancur seluruhnya. Salli ala sayyidina Muhammad. Bumi hancur ni sebab kiamat. Kiamat ni dia berlaku pada waktu orang Islam dah tak ada dah, semua orang mati. Tuan-tuan kena ingat, kita ni ada 5 fasa daripada kerasulan Nabi sampai kiamat. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, cerita tentang 5 fasa. Yang pertama fasa an-nubuwah, waktu tu Nabi dengan bersama para sahabat. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu Nabi dengan para sahabat. Kita tak ada zaman tu. Teringin nak duduk juga zaman tu, nak tengok macam mana sahabat duk cerita indahnya wajahnya Nabi, apa indahnya wajah Nabi sebagainya. Yang kedua dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah ala manhaj an-nubuwah dengan maksud satu pemerintahan yang berdasarkan kepada sistem kenabian. Yang ni Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain 30 tahun. Ulama kira-kira lah daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sampai kepada 6 bulan pemerintahan Sayyidina Hasan. Cukup 30 tahun. Kita tak duduk juga zaman tu. Masuk pula fasa ketiga, fasa salli ala sayyidina Muhammad mulkan a'dhan. Mulkan a'dhan dengan maksud kerajaan yang menggigit. Menggigit ni dengan 2 maksud kata ulama. Yang pertama, gigit tu dia inherit, dia turunkan kekuasaan itu kepada anak-anak cucu dia. Dia tak mau lepas. Yang kedua dengan maksud dia pun nak buat macam mana zaman Nabi dan zaman para sahabat nak laksana Islam tu, tapi sangat susah sebab fitnah terlalu besar sampai Islam ni kena gigit.
Macam tu keadaannya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kata ulama telah pun habis masa ini, zaman ini, dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah di Turki tahun 1924. Itu khalifah Islam yang terakhir. Habis, khalas. Kemudian masuk pula fasa yang keempat. Fasa keempat ni, tuan-tuan dengar elok. Fasa keempat ini ialah fasa peralihan, shifting. Fasa peralihan daripada tanda komplitnya tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Fasa keempat. Fasa keempat ini dalam hadis tersebut tentang mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Waktu fasa keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan seluruh daripada tanda kecil kiamat telah pun berlaku seluruhnya. Dan bermulalah tanda-tanda besar kiamat. Shifting ini di antaranya kata ulama ialah dengan bermulanya dengan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, turun Dajjal, muncul Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bunuh Dajjal. Kemudian Ya'juj Ma'juj, sebagainya. Kemudian bila Ya'juj Ma'juj dah habis apa semua, naik Nabi Isa. Nabi Isa akan memerintah. Bila Nabi Isa memerintah, barulah masuk fasa yang kemana pemerintahan Nabi. Itu akan diperintah oleh Nabi Isa alaihissalam. Riwayat sebut 7 tahun pemerintahannya. Kemudian dia diwafatkan oleh Allah, dia mati, wafat dan dimakamkan bersebelahan dengan kubur Nabi di Madinah. Di Masjid An-Nabawi. Kemudian manusia akan balik kacau bilau. Kemudian tuan-tuan musalli ala Muhammad, muncul Dabbatul Ard. Waktu itu dia Dabbatul Ard ni, binatang melata tu akan marking setiap orang, kemudian berpisah di antara orang Islam dan orang kafir. Orang Islam jadi putih, orang kafir jadi hitam, sampai muamalah yang berlaku selepas daripada orang dah tak panggil dah wahai nama-nama sekalian, orang tak panggil dah, orang panggil wahai kafir, wahai muslim, kamu nak apa. Selepas daripada tuan-tuan datang angin yang akan mematikan seluruh orang Islam. Siapa yang ada iman akan mati dalam keadaan mati lembut, mati dengan keadaan baik, lembut. Tinggal lepas tu Luka' bin Luka', Nabi SAW sebut dalam riwayat, iaitulah orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad jahat anak kepada si jahat, anak hina kepada anak si hina. Waktu tu nama Allah dah tidak disebut lagi. Waktu tu Nabi cerita bagaimana satu hari Nabi bangun dalam keadaan terjaga daripada tidur, dalam keadaan pucat lesi muka dia. Nabi SAW sebut kepada isteri, dia kata, aku nampak seolah duduk di depan aku bagaimana Kaabah itu diruntuhkan batu demi batu dia. Itu akan berlaku pada waktu tu. Madinah akan deserted. Di Madinah akan orang keluar ramai-ramai waktu tu, kosong akan menjadi kota Madinah, dan demikian juga kota Mekah. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada itu barulah berlaku kiamat yang besar. Tuan-tuan, musalli ala kiamat besar ni dahsyat tuan-tuan. Musalli ala Nabi duk cerita dekat sini. Dalam hadis ni bagaimana tuan-tuan musalli ala Allah duk cerita tentang Sayhatul Wahidah. Sayhatul Wahidah, tiupan sangkakala yang sekali ya tuan-tuan, yang akan menghancurkan seluruh gunung ganam bergerak macam awan. Salli ala bumi bergoncang hebat, menggoncangkan penghuninya bagai perahu. Dihempas ombak ke sana kemari, penghuni yang terombang-ambing bagai lampu yang digantung di arash. Hati siapa yang tak jadi gentar kerananya, subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Yauma tarjufur rajifah tatmuha rajifah qulubun yauma idzin wajifah, kata Allah. Pada waktu berlaku tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati setiap bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk kecuali selain daripada dikecualikan. Tiupan itu diikuti oleh tiupan yang kedua yang menyebabkan orang mati semuanya hidup semula, keluar kubur daripada kubur masing-masing. Hati manusia mana? Hati manusia pada hari itu akan berdebar takut. Bumi bergoncang hebat. Nabi cerita dalam hadis ni. Bumi akan bergoncang hebat, menggoncangkan penghuninya. Wanita-wanita yang menyusu akan tidak peduli lagi terhadap anak dia. Dia buang anak-anak dia. Wanita hamil akan gugurkan kandungannya. Anak-anak kecil akan jadi beruban. Tuan-tuan, rambut hitam akan jadi putih. Ini bukan ambil masa sekejap. Dalam hadis ini cerita dalam tempoh yang telah ditentukan oleh Allah. Maksud dia berapa lama tak tahu. Goncang tu berapa lama tak tahu. Tuan-tuan, mintalah supaya jangan ada pada waktu tu. Gegarannya sangat dahsyat sampai tuan-tuan akan tengok bukit-bukit bergerak macam tu. Dalam satu riwayat macam kapas dia akan terbang. Jadi fata morgana. Allahu Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, apa akan jadi tuan-tuan? Masalli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu mereka melihat ke langit, dia kata, manusia akan berada dalam keadaan menderita dan sangat sengsara, dan Allah sahaja mengetahui betapa berderita dan sengsaranya mereka saat itu. Waktu mereka melihat ke langit, kata langit telah pun berubah menjadi seperti cairan logam.
dah cayak langit tu turun meleleh, subhanallah. Dan waktu tu langit pun terbelah, maka berhamburanlah bintang-bintang yang ada di dalamnya, sedang matahari dan bulan sudah tidak lagi bercahaya. Dia terus jadi gelap. Allah Rabbi, tuan. Sebab tu nanti salli ala sayyidina, bila kiamat ni tuan-tuan, bila matahari dah tak ada, tuan-tuan akan tengok gelap yang teramat sangat. Kita lah ni malam gelapnya, malam gelap. Tapi gelap kita ni tuan-tuan, dia masih ada reflect daripada bulan. Sebab matahari masih ada. Matahari duduk ada, dia ada side. Kemudian dia reflect kepada bulan. Kita duduk walaupun tutup segala lampu, tapi masih lagi nampak. Pasal apa? Masih ada cahaya. Waktu tu matahari dah tak ada, bulan dah tak ada. Tuan-tuan boleh bayang betapa gelapnya suasana waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Kemudian Rasulullah kata orang yang sudah mati tidak akan sama sekali tahu tentang peristiwa tersebut. Habis. Sebab apa? Sebab salli ala sayyidina Muhammad, kita orang Islam akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada kejadian tersebut, pasal Allah sayang kepada orang Islam. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Saya nak cerita tentang waktu mahsyar. Mahsyar ini tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, berlaku selepas daripada Allah menggulungkan seluruh alam. Dalam hadis ni cerita Allah gulungkan seluruh alam ni dengan 3 kali gulung. Digulung, dia hampar. Digulung, dia hampar. Gulung, dia hampar. 3 kali gulungan dan hamparan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kemudian Allah bertanya, waktu itu seluruh makhluk dah mati dah. Tak ada satu pun makhluk yang hidup kecuali Allah. Allah sebut tuan-tuan, masalih semat, liman al-mulkil yaum, siapakah kerajaan pada hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Semua diam, tak ada siapa nak menjawab, sebab Allah yang hidup waktu tu. Lalu Allah sendiri yang menjawab, lillah al-wahid al-qahar, kepunyaan Allah lah pada hari ini. Allah yang wahid dan al-qahar, yang maha perkasa. Tuan-tuan, masalih ala syahmat. Kemudian waktu tu Allah menggantikan langit ni tuan-tuan, menggantikan bumi dengan satu bentuk bumi yang baru. Keadaan bumi itu subhanallah seperti kulit yang disamak, putih keadaannya. Kalau tuan-tuan nak bayang macam mana kita sembelih lembu dan kita lapah kulit dia yang putih di belakang, itulah bentuk kulit dia, bentuk bumi dia. Dia panggil al-bayda, al-ard bayda, tanah yang putih-putih seputih. Waktu tu langit warna kekuning-kuningan kata ulama. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah himpunkan setiap daripada kita yang tinggal tulang sulbi je. Allah panggil balik dan kita akan duduk di tempat mana kita dimakamkan hari itu. Allah turunkan hujan daripada arasy Allah, turunkan air daripada arasy Allah, dan langit yang satu riwayat menyebutkan seperti mana pekatnya ayak mani lelaki. Turun masalih ala syahmat dan menenggelamkan kawasan itu selama 40 hari dengan kedalaman 12 hasta. Dalam tenggelam tu, kita yang tinggal tulang sulbi ni yang besar ni akan tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, memanjang balik urat-urat, memanjang balik tu semua tu, dan kita akan jadi macam mana kita sekarang ni. Kita akan duduk di dalam tanah di tempat macam mana kita sekarang. Kemudian Allah menghidupkan kembali para malaikat, malaikat Jibril, malaikat pemikul arash, malaikat Israfil, malaikat Mikail, antara yang dihidupkan. Allah minta suruh para malaikat menggenggam segala roh yang ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi trompet ataupun sangkakala kepada mulut malaikat Israfil, bersiap untuk tiupan yang ketiga. Roh kita diletak dan disusun di dalam trompet malaikat Israfil, bersusun, dan mulut daripada trompet malaikat Israfil itu ialah seluas langit dan bumi. Dengan perintah daripada Allah, malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga, berterbanganlah waktu itu roh-roh yang duduk di dalam trompet malaikat Israfil itu dengan 2 keadaan. Satu, roh yang bercahaya, itu roh orang mukmin. Satu lagi roh yang hitam, itu roh orang kafir. Terbang balik memenuhi ruang di antara langit dan bumi ini tuan-tuan, seperti mana lebah keluar daripada sarang dia. Terbang balik dan pergi cari balik dekat mana jasad dia dua ada. Masuk ke dalam tanah, Nabi SAW cerita, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kemudian masuk balik melalui hidung dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Roh itu masuk melalui batang hidungnya, lalu menjalar ke seluruh sekujur tubuhnya.
Dan kemudian kata Nabi SAW, kemudian bumi pun merekah mengeluarkan kamu sekalian. Subhanallah. Demikian sabda Rasulullah SAW. Dan aku adalah orang yang pertama sekali dikeluarkan oleh bumi, dan sejurus selepas keluar daripada bumi, maka kamu cepat-cepat akan bergerak ke arah Tuhan kamu. Subhanallah. Muhti'i na ila da'i. Kita bergerak kepada da'i, seorang yang memanggil penyeru. Bila kita bangkit di padang mahsyar, kita bangkit dalam keadaan terpinga-pinga, keluar buang habuk di janggut, buang habuk di kepala. Tuan-tuan boleh bayang keadaan tu sangat sesak dan sangat tu. Kita panik, kita terpinga-pinga, tak tahu apa jadi hari tu. Bangkit-bangkit tengok, subhanallah, ni apa jadi hari ni, apa jadi hari ni, subhanallah. Tuan-tuan, tengok dengan keadaan bentuk bumi yang baru yang tak pernah kita tengok sebelum ni. Kemudian tuan-tuan, ada seorang penyeru dalam keadaan ramai-ramai duduk kelang kabut tu, dan bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, bangkit dalam keadaan bertelanjang, tidak beralas kaki. Ada seorang, arah sini, arah sini, arah sini. Dalam satu riwayat sebut dia ni sa'iq. Sa'iq ni driver. Dalam ayat ni cerita da'i. Da'i ni dia orang yang mengajak. Arah sini, arah sini, arah sini. Kita bergerak tuan-tuan, ikut je arah dia. Kita bergerak ke tempat perhimpunan kita di, subhanallah. Waktu tu tuan-tuan akan tengok macam-macam jenis orang yang akan bangkit. Ada orang bangkit dalam keadaan tuan-tuan mata buta, telinga pekak, mulut bisu. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana orang mata buta, telinga pekak, mulut bisu? Kalau mata buta, telinga ni Allah simpan supaya dia boleh dengar lagi. Dia masih boleh berkomunikasi, dia boleh faham. Kalau orang yang telinga pekak, dia boleh nampak lagi. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah tak akan bagi dua-dua sekali hilang. Tapi bangkit waktu tu tuan boleh bayang, telinga pekak, mata buta, tak tahu arah, tak tahu apa. Pasal apa? Pasal waktu hidup di dunia dulu, mata tak mau guna untuk ambil akibat daripada pengajaran yang Allah dah bagi dekat dia. Tak mau nak ambil, nak guna mata dia pada Allah bagi untuk agama dia. Telinga tak mau nak dengar peringatan daripada Allah. Maka bangkit waktu tu Allah butakan mata, Allah pekakkan telinga dia. Subhanallah. Allah bisukan mulut dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Ada orang bangkit waktu tu berjalan dengan kepala-kepala dia. Dia berjalan dengan kepala dia. Sahabat tu tanya, macam mana Rasulullah orang berjalan dengan kepala? Allah boleh bagi dia berjalan dengan kaki, tak mustahil Allah boleh berjalan kepala. Kaki naik ke atas, jalan, subhanallah. Macam-macam jenis berjalan. Kita duduk dalam keadaan terpinga-pinga, sesak, Allah saja yang tahu. Bergerak-bergerak, kata Nabi SAW, tuan-tuan, kamu akan berjalan ke arah ke hadrat Tuhanmu tanpa alas kaki, bertelanjang dan tidak berkhitan. Kemudian kamu akan berdiri di satu tempat yang sama selama 70 tahun tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan. Di waktu itu kamu akan menangis sampai kering air mata kamu, lalu keluarlah darah daripada mata kamu sebagai gantinya. Sementara peluh menguncur laju terus membanjiri tubuh kamu sampai ke mulut, sampai ke dagu. Maka gaduh dan bisinglah, berteriaklah di antara satu sama yang lain. Boleh bayang keadaan. Sesak ketat, Allah saja yang tahu tuan-tuan. Masya Allah Rabbi, tuan-tuan boleh bayang manusia banyak ketat ni. Sampai nak pijak kaki ni, kita duduk pijak atas kaki kawan kita sendiri. Tubuh duduk belaga dengan tubuh kawan ni, dengan matahari duduk tegak di atas kepala. Lah ni pun tuan-tuan berdiri sudah. Ini bukan cerita padang mahsyar. Lah ni pergi cek 40 darjah Celsius. Lah ni di sini tuan-tuan, sekolah tutup, kita tak boleh tahan duduk berdiri di kalang walaupun sekadar 5 minit. Tapi tuan-tuan akan berdiri di bawah terik matahari di padang mahsyar selama 70 tahun, kata Nabi SAW. Bukan 7 jam, bukan 7 hari, 70 tahun. Tuan-tuan boleh bayang macam nak menggelegak otak kita disebab panasnya matahari. Allah Rabbi, subhanallah. Masing-masing duduk tarik nafas, duduk tarik nafas di atas, sesak. Duk bayang, duk tengok ke tepi, kok ada boleh, kita boleh celah-celah nak pergi keluar daripada kelompok tu, tapi tak ada. Laut, manusia ni sejauh mata memandang. Tengok belah sini melut, tengok belah depan melut, tengok belakang melut. Allah Rabbi, subhanallah. Seksanya duduk keadaan waktu tuan-tuan. Sampai kamu berdiri menangis setiap hari minta pada Allah. Sampai habis air mata ganti dengan air mata darah. Allah Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, nak gambar kita tak kerti. Seksanya waktu tu. Peluh tuan-tuan cerita. Ada sampai sini, ada tenggelam 60, ada tenggelam 60 tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu tuan-tuan semua akan sebut apa? Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Semua orang akan sebut Rabbi salim, wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami. Wahai Tuhan kami, kesianlah dekat kami. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Rabbi salim, Rabbi salim, minta. Tengoklah aku ni Allah, tengoklah aku malaikat, tengoklah aku malaikat. Tuan-tuan bayangkan apa istimewa kita Allah nak tengok kita. Tuan-tuan fikir,
Manusia punya ramai waktu tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa istimewanya kita, Allah nak tengok kita? Semayang sunat pun malah. Sagi lepas maya isyak, orang semua maya sunat. Kita urus tak motor bro balik, tak cek tengok lagi. Allah Rabbi. Nak semayang sunat malah. Quran hari ni kan baca pun. Berapa lama dah Quran tak baca? Yang baca Quran pun tak pernah rasa sedap baca. Tak pernah sedap, sikit pun tak pernah sedap baca. Yang kita yang duduk semayang ni pun tak pernah khusyuk semayang. Siapa khusyuk semayang kat tangan? Khusyuknya semayang hari ni tu tak khusyuk lah tu. Dua ayat lah semayang tu. Salih semayang. Khusyuk semayang tak pernah. 50 tahun, 70 tahun dah hidup sampai ni sekali pun tak pernah khusyuk semayang. Dan tak pernah risau pun tentang tak khusyuk semayang. Kita lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Istighfar ni kalau kita buat jahat, kita buat silap, kita istighfar, tidak. Tapi semayang tadi ni, semayang buat jahat kan? Baik. Tapi pasal apa istighfar? Sebab nak minta ampun pada Allah atas kecacatan semayang yang kita buat tadi ni. Semayang tak elok tau, semayang tak khusyuk tau, ruku-ruku muduk tunggal langgang lagi, sudah abah hayat pun tak tahu mana satu lagi. Lepas tu lepas semayang istighfar lah. Istighfar pun tak rasa apa. Istighfar dia, Astaghfirullahalazim, ya Allah dosa banyak Allah, Astagfirullah ya Allah, aku semayang tadi punya teruk lah ya Allah sampai tak boleh nak kesal langsung ya Allah, Allah apa nak jadi dengan aku ni. Ada lagu tu? Ada apa? Astaghfirullahalazim. Baru sampai ke Astaghfirullahalazim? Duduk sembang lagi, tak ada rasa apa, tak ada rasa apa. Subhanallah. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, sembahyang tak pernah khusyuk, baca Quran tak pernah sedap, zikir tak pernah rasa manis, qiyamul lail tak pernah buat, tahajud tak pernah buat. Ni apa special kita ni Allah nak pandang nanti di padang mahsyar? Apa istimewa kita ni? Allah nak angkat, Allah nak tutup kita dengan arash Allah, Allah nak ambil, Allah nak sayang, Allah nak rahmat kita, Allah nak tak mau kita duduk dalam siksa di padang mahsyar. Ni apa special kita nanti di depan Allah? Tuan faham tak cerita apa ni? Siapa yang serius, siapa ni? Aduh, subhanallah. Tuan-tuan musalli ala Sayyidina, takut saya risau. Saya duk cerita ni kerisauan hati saya. Saya duk bayang bila saya duk baca yang ni, saya duk bayang nanti kalau saya bangkit daripada mahsyar ni, siapa nak tolong saya? Siapa nak tolong saya? Tuan-tuan, risau kita semayang tak pernah khusyuk. Nak bangkit tahajud. Sedar nak bangkit tahajud tuan-tuan? Siapa dah bangkit tahajud setiap malam? Angkat tangan. Siapa pun tak angkat tangan? Dua aja, satu tawaduk, satu lagi memang tak bangkit. Allahumma salli ala Sayyidina, tuan-tuan. Sungguh, itulah kita. Tuan-tuan nak selamat ni, Allah bagi tips kat kita. Tuan-tuan nak selamat dalam keadaan yang sangat dahsyat ni, Allah bagi tips kat kita. Tuan-tuan nak Allah pandang daripada mahsyar, Allah pandang kita. Tuan-tuan nak lah. 3 orang je jawab apa dia lah. Nak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cerita dia bangkit tahajud. Bangkit tahajud. Allah Ustaz, tak ada tips lain ke Ustaz? Abaklah tips lain. Subhanallah, istighfar 100 kali ke. Tuan-tuan, tahajud, Allah kata dalam Quran surah Al-Isra, ada orang akan dapat kedudukan yang terpuji, dia panggil maqaman mahmudah. Kedudukan yang terpuji, wallahu alam, dalam ramai-ramai manusia tu Allah angkat dia. Dengan harapan Allah pandang dia, malaikat nampak dia. Siapa orang ni tuan-tuan sekalian? Orang yang wa minal laili fatahajjat bi nafilatan. Orang yang sebahagian daripada malam-malam dia bangun untuk bertahajud, untuk melakukan ibadat sunat. Ni tuan-tuan yang duk mengaji ni tuan-tuan sekalian, subhanallah. Masjid ni kuliah ceramah sebulan penuh. Tu yang tak bagi jadual, mana minta dia. Salih alaihi. Saya kosong, masjid tak kosong. Itu cerita dia. Salih alaihi. Tak minta pun saja ya, di mengurusi tu. Tuan-tuan salih alaihi. Ni, kita yang duk mengaji selalu ni, selalu mengaji, tuan-tuan, amal kita tak sepatutnya sama macam orang tak mengaji. Sembahyang apa paling awal kita buat tiap pagi tuan-tuan? Sembahyang apa? Subuh. Subuh jawab orang tak mengaji, orang tak mengaji pun yang subuh.
Tak kira lah, kadang-kadang dia semayang 7.30, kadang pukul 10 dia semayang, kadang lepas zuhur pun dia semayang. Tapi dia semayang juga. Tuan-tuan, kita orang mengaji ni semayang apa paling awal? Tahajud lah, betul. Betul tak ni? Kalau orang tak semayang subuh, sehari dia down. Dia jaga-jaga tuan-tuan masa semayang. Dia jaga-jaga pukul 7.30 dah. Ya Allah Rabbi subhanallah, 7.30. Pukul 8 dah jaga, cerah dah. Hari tu dia down tuan-tuan, dia rasa macam Allah spoil hari tu, nak buat kerja apa pun tak ada. Pasal apa? Main tu, sampai saya tak main subuh. Pernah rasa tak kata? Cik tak mengaku. Subhanallah. Tak mengaku pula dah. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, tu cerita orang tak mengaji. Perasaan yang macam tu, kalau berlaku yang macam tu, itu cerita orang tak mengaji. Kita orang mengaji ni tuan-tuan, down satu hari. Pasal apa down hari ni? Pasal pagi tadi tak bangun tahajud. Boleh tak tu? Boleh tak tu? Pasal apa yang nampak sedih pagi ni? Pasal apa? Tak jaga tahajud tadi. Tu saya cerita ke orang. Dia bau buat muka sedih. Pasal apa ni? Tak bagi tahajud tadi. Allah, nampak bagus sangat. Ada orang dia buat letih kau, letih. Dia pegang tengkuk kau semua ni. Duk tunggu siapa nak tanya. Saya orang tanya, weh nampak letih begini pasal apa? Tahajud semalam hantar tu nak cerita dalam semua. Salli ala Sayyidina. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh bangun tahajud, tuan-tuan nilai balik ni. Salih semat. Apa dosa kita buat semalam sampai Allah tak bagi kita bangkit tahajud? Apa dosa kita buat? Imam Hasan al-Basri seorang pergi berjumpa dengan dia, wahai Tuhan, salih ala Sayyidina Muhammad. Kita saya ni meniaga macam-macam, kata dia. Saya ni orang kaya. Salih semat. Rezeki saya murah. Kata, tanda Allah sayang kat saya. Salih ala semat. Tapi saya buat dosa. Saya suka buat dosa. Tapi rezeki saya tetap murah. Kata Imam Hasan al-Basri, tanya ada satu soalan je, kamu semain tahajud tak? Kamu bangun tahajud tak? Kata tak. Cukuplah kemurkaan Allah, yang Allah tak bangun, tak izin kamu untuk bertahajud pada dia. Faham? Kita kalau tak boleh nak bangun tahajud dan masa berat lagi tak boleh bangun tahajud, menunjukkan hati kita tenggelam dalam dosa. Ulama sebut hati yang tenggelam dalam dosa ni dua perkara dia susah nak buat. Yang pertama dia susah nak tahajud, yang kedua dia susah nak puasa. Tuan-tuan, kita orang mengaji, tolonglah bangkit tahajud. Tolong bangkit tahajud. Tuan-tuan nak selamat nanti pada mahsyar, tuan-tuan bangun tahajud. Boleh tak? Astaghfirullahalazim, tak bunyi pun. Boleh tak muslimat? InsyaAllah. Saya tak minta banyak, saya minta 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Mula. Kita ni bukan jenis semayang banyak. Kita jenis semayang sikit. Faham tak? 2 rakaat aja dulu. Belum subuh, ambil 15 minit, 20 minit. Pergi ambil wuduk, Allahu Akbar, lepas Fatihah baca kuliah. Lagi lepas Fatihah baca qul huwallahu ahad. Cukup lalu. Lagi tuan-tuan, habis bagi salam baca doa sikit, Allahu Akbar, masuk subuh, habis sembahyang. Nak bagi lekat je dulu. Buat 2 dulu. Tapi jangan sampai bila-bila dua tu je. Tahun ni 2, tahun depan jadi 4. Gitu. Rasa boleh tak lagu tu? InsyaAllah nah. Sungguh ni bila nak buat ni? Tak bunyi dah. Pagi esok buat boleh tak? InsyaAllah. Azam elok-elok sikit. Subhanallah. 2 rakaat je nak minta. Bagi lekat dengan kita tu. Pasal apa? Nak selamat daripada mahsyar. Nah, tuan-tuan ada satu hadis yang cerita tentang orang yang bangun berqiyamul lail, kemudian dia membacakan 10 ayat daripada kitabullah, maka terhindar dia daripada orang ghafilin. Dia terkeluar daripada sifat orang ghafilin. Siapa ghafilin ni tuan-tuan? Orang yang lalai dia daripada ingatkan Allah. Allah keluarkan dia daripada kelompok ni. Orang yang baca 10 ayat je. Kalau kita baca 10 ayat ni tuan-tuan, qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat, qul huwallahu ahad 10 ayat. Betul tak? Dah dapat 10 ayat tu. Kalau boleh jaga yang tu pun cukup dah. Mudah-mudahan dapat fadilat keluar pada orang ghafilin. Mudah-mudahan dapat jadi orang yang dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan. Bolehlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Baiklah, salli ala sayyidina. Tuan-tuan, bangkit. Waktu kita bangkit tu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, duduklah di padang mahsyar 70 tahun berdiri menangis. Dah kecoh-kecoh, dah tak larat dah tuan-tuan, berdiri subhanallah. Tanya, siapa agak-agak yang boleh tolong kita yang pergi bincang untuk pergi bincang dengan Allah supaya kita ni ditimbang amal. Ada seorang kata apa kata kalau kita pergi jumpa dengan tok kita, wan kita, jumpa Nabi Adam, Nabi Adam boleh tolong. Subhanallah, kita pun ramai-ramai bergerak pada Nabi Adam. Bila sampai kepada Nabi Adam kata,
Dia kata Musalli sama Nabi Adam kata apa? Dia kata aku tak patut melakukan yang demikian. Dalam satu riwayat sebut lain dia kata aku tak pernah nampak Allah murka macam mana Allah murka hari ini. Musalli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat sebut dia kata Musalli sama aku malu dengan Allah sebab aku pernah melakukan kesilapan. Pergi Nabi lain. Lalu tuan-tuan kita pun bergerak Musalli sama pergi Nabi Nuh. Nabi Nuh kata tak. Pergi jumpa pula dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim tak mau. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa tak mau. Pergi jumpa pula tuan-tuan dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa kata pergi jumpa Muhammad. Pergi cari Muhammad. Muhammad Allah telah janjikan kepadanya syafaat. Pergi cari Nabi Muhammad. Kita pun tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Pergi cari dekat mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah berapa lama tuan-tuan Musalli ala Muhammad kita dah berdiri. Dan akhirnya tuan-tuan bila kita berjalan kita nampak subhanallah Musalli ala Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itulah kali pertama kita berjumpa Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah kali pertama kita berjumpa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang sahabat duk cerita betapa indahnya wajah dia. Wajah yang bercahaya subhanallah. Giginya yang putih Masya Allah bersusunnya sedikit renggang di tengah dia. Matanya yang bulat tuan-tuan bulu matanya yang melentik subhanallah. Yang mata hitamnya hitam, yang putihnya putih, kening yang melengkung macam mana bulan sabit. Rambutnya yang ikal subhanallah, ada ketika mencecah bahu subhanallah, yang cantik subhanallah. Nabi Yusuf tu cantik, Nabi Muhammad lagi cantik daripada Nabi Yusuf. Tuan-tuan boleh bayang. Nabi Daud suaranya sedap tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW lebih sedap daripada suara Nabi Daud AS. Duk terbayang macam mana para sahabat bila duduk depan Nabi dalam majlis ni. Duk tengok Nabi SAW, dia pun tengok macam ni. Allah Rabbi subhanallah, terpegun dengan indahnya wajah Nabi SAW. Wajah yang tiap-tiap hari duk tengok dan setiap kali tengok itulah terpegun wajah Nabi. Bila rasa macam nak paling sekejap pun rasa tak sanggup sebab nak tatap indahnya wajah Nabi subhanallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Sampai bila balik ke rumah tuan-tuan rindu pula nak berjumpa wajah, nak tengok wajah Nabi. Tunggu di lorong-lorong sekadar nak tengok kok Nabi nak lalu nak tengok wajah Nabi SAW. Hari itu kita tengok wajah Nabi itu. Mungkin itulah kali pertama kita tengok wajah Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Jumpa Nabi Allah, ya Rasulullah, saya ni Rasulullah. So kita mai dekat aku. Walau aku tak pernah jumpa kamu tapi aku tak pernah lupa dekat kamu. Kita pun menangis jumpa Nabi SAW, mulut kita berselawat. Salli ala sayyidina Muhammad. Cuma takut tuan-tuan. Takut apa? Takut Nabi tak kenal kita. Lebih teruk tuan-tuan, Nabi tak mengaku kita umat dia. Salli ala sayyidina. Macam mana nak mengaku umat tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Apa Nabi suruh kita tak mau buat? Apa yang Nabi larang yang tu kita nak buat sangat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana keadaan kita ni tuan-tuan kalau Nabi tak kenal kita? Rasulullah saya ni, Rasulullah saya ni, tolong saya susah ni Rasulullah. Kamu siapa? Kamu siapa ni? Aku umat kamu Rasulullah pun umat. Dah aku tak ada umat macam kamu. Oh sudah tuan-tuan, siapa nak tolong kita? Bila kita sampai tuan-tuan Nabi SAW Salli ala sayyidina Muhammad, dia kata mari dekat aku, walau aku tak pernah berjumpa dengan kamu tapi aku tak pernah lupa dekat kamu, mari dekat aku subhanallah. Kita pun lari tetapi jumpa dengan Nabi SAW, kita peluk tubuh Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang tangan Nabi, Masya Allah. Macam mana para sahabat duk buat? Nabi kata kamu tunggu di sini, biar aku pergi bincang dengan Allah. Kita tunggu satu tempat tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi cerita dalam riwayat bagaimana Salih Asyamat, aku pergi dan aku sampai ke Al-Fahsh. Al-Fahsh ni tuan-tuan, lalu aku menjatuhkan diri aku untuk bersujud di depan Allah. Dia lari tuan-tuan, pergi satu tempat nama Al-Fahsh. Nabi SAW sujud dengan sujud yang begitu lama. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, apa itu Al-Fahsh? Rasulullah kata, satu tempat di depan Arash. Sujud dengan menangis, sungguh-sungguh menangis. Lama sujud Nabi. Sampailah Allah hantar Muslim malaikat pi untuk berjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Angkat, pegang bahu Nabi SAW, angkat. Irfa' rasaka ya Rasulullah. Angkat kepala kamu wahai Rasulullah. Lalu Allah bertanya, ya Muhammad. Nabi kata, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Apa urusanmu wahai Muhammad? Kamu nak apa? Lalu Nabi SAW berkata, wahai Tuhanku, engkau telah menjanjikan syafaat untuk aku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu. Aku mohon tolonglah, adililah mereka.
Wahai Allah, tolonglah yang daripada tak tahan duduk kat sana. Tolonglah, timbanglah amal mereka, hisablah mereka. Lalu Allah kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku terima syafaat kamu, aku akan datang kepada kamu sekalian, aku akan adili kamu. Nabi bila dapat jaminan daripada Allah ni, Nabi lari-lari mai balik dekat kita. Nabi undukkan diri dia, lalu Nabi pergi dekat manusia-manusia lain bersama dengan kita, tuan-tuan, subhanallah. Kemudian tuan-tuan, bila kita tengok Nabi SAW duduk lari mai dekat kita, rasa lega dah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita yang begitu lama tu akhirnya nak ditimbang dah hisab kita ni. Dah lama tunggu sangat dah. Soalnya tuan-tuan boleh bayang tunggu 70 tahun. 70 tahun. Umur kita hidup di dunia pun 70, 80 tahun, 60, 70 tahun. Nak berdiri tu sepanjang umur kita waktu hidup di dunia. Daripada kita tak ada apa tu tuan-tuan sekalian, daripada kita kecil sampai kita tua, sampai kita meninggal, itulah masa yang akan kita berdiri nanti di padang mahsyar. Lama tu Allah saja yang tahu. Lapak Allah saja yang tahu. Dan riwayat sebut macam mana nak terbakar perut kamu disebabkan oleh lapak. Macam mana terpotong leher kamu disebabkan dahaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada makan, tak ada minum. Panas, subhanallah. Tuan-tuan, bila tengok-tengok Nabi dah mai, Allah leganya, subhanallah, Allah nak timbang kita dah ni, Allah nak hisab dah ni. Tuan-tuan, tiba-tiba subhanallah tuan-tuan, berubah jadi takut. Pasal apa? Pasal dosa dah mula nampak. Nampak gemuruh-gemuruh di langit, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kisah ni Abu Bakar Ad-Dunya petik kisah ni dalam kitabnya Al-Ahwal, cerita tentang bagaimana subhanallah tiba-tiba nampak bercahaya-cahaya turun daripada langit. Kita siapa pula ni apa pula ni turun ni? Sampai terang kawasan itu disebabkan cahaya-cahaya mereka. Siapa kamu ni? Siapa kami ni? Kami ni penduduk langit pertama, yang jumlah dia sama banyak daripada kalangan manusia dan jin waktu hidup di dunia ni. Kita dah seketat dah padat dah. Mereka turun pula duduk dalam soft masing-masing, tunggu ready untuk dibincang. Maksudnya mereka turun tu sekali nak terima amal lah. Turun pula yang kedua, tuan-tuan, langit kedua yang lebih ramai daripada langit pertama. Bertambah sempit, bertambah padatlah tempat tu. Turun pula yang ketiga sampai langit yang ketujuh. Tuan-tuan boleh bayang betapa sesak, betapa padat, betapa ketat kawasan waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan kedengaran satu suara di langit. Dia kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Wahai sekalian jin dan manusia, kita tahu ini Allah sedang bercakap dengan kita. Sesungguhnya aku diam sahaja terhadap kamu semenjak aku menjadikan kamu sampai ke hari ini. Aku diam saja. Selama itu aku mendengar setiap perkataan kamu dan aku melihat perbuatan-perbuatan kamu. Maka dengarlah aku hari ini. Selama ni kamu buat apa, aku diam saja. Aku tengok aja apa yang kamu buat. Apa yang kamu cakap aku dengar saja dan aku diam. Hari ini kamu dengar aku. Ini kitab-kitab amal kamu. Ini perbuatan-perbuatan kamu dan catatan amalan kamu dibacakan kepada kamu. Barang siapa yang mendapat kebaikan, maka pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain daripada itu, janganlah dicela, melainkan celalah dirinya sendiri. Waktu tu kita sangat takut, tuan-tuan. Di langit nampak dah mula turun kitab-kitab amal. Allahu Rabbi subhanallah, tuan-tuan, turun kitab amal, takut. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha satu hari menangis dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa menangis sangat ni Aisyah? Kata Nabi SAW. Dia kata, aku takut neraka ya Rasulullah, aku takut neraka. Takut dia neraka tu. Kemudian dia tanya Rasulullah, ada tak waktu yang seorang akan lupa kepada anak isteri dia waktu di padang mahsyar? Dengan harapan dia tanya tu, kok Rasulullah kata apa? Aku tak lupa kepada kamu Aisyah. Dia takut Nabi lupa dekat dia. Rasulullah kata ada waktu yang seorang itu akan lupa kepada anak isteri dia. Waktu mana? 3 waktu. Yang lupa tu pasal apa? Pasal dia takut sangat. Ketakutan tu teramat sangat sampai dia tak boleh ingat siapa, melainkan ingat diri dia aja. Waktu mana, tuan-tuan? Yang pertama, waktu turun kitab amal. Waktu turun kitab amal ni, selagi dia tak dapat suratan amal di sebelah tangan kanan, selagi tu dia takut, tuan-tuan. Ashabul yamin,
ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Tu cerita indahnya perkara yang dia akan dapat sampai ke syurga orang yang dapat suratan amal sebelah tangan kanan. Tapi yang dia takut dapat suratan amal sebelah tangan kiri. Ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Cerita dahsyat tuan-tuan. Orang yang dapat suratan amal tangan kiri ni, antara benda yang dia akan minum, antara benda yang dia akan dapat ialah hamim. Dahaga, nak minum air minta wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmushwi wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Tu sifat daripada hamim. Apa tuan-tuan? Salih Azmat minta minum, apabila dia minta pertolongan untuk minuman untuk dahaga dia, maka akan diberikan kepadanya hamim. Hamim sifat dia macam mana tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Sifat dia salli ala sayyidina Muhammad seperti tembaga yang cair. Tembaga yang dipanaskan yang merah, depa nak buat besi ni, depa bakar sampai merah jadi air tu, yang tu dia akan tuang di mulut dia sehingga membakar wajah-wajah dia. Itu hamim. Orang yang akan dapat minum hamim ini, permulaan dia ialah dia dapat suratan amal sebelah tangan kiri. Tuan-tuan, yang kita takut pasal apa? Pasal kita ni jenis baik pun buat, jahat pun buat. Kita tidak tuan. Jenis kita ni baik pun buat, jahat pun buat. Kadang tak ada orang buat jahat ni. Saya ustaz semenjak saya duduk main masjid tu mengaji lah ni, alhamdulillah duduk balik 3-4 tahun ni, dosa tak ada ustaz, dia kata begitu. Allah Rabbi. Ada orang mesej saya semua. Saya ustaz semenjak saya duduk ikut kuliah YouTube. Ikut semenjak saya dah tengok ustaz kat YouTube, ustaz saya tak ada dosa. Dia kata huyo, saya kata dia. Tuan-tuan, tidak merasa berdosa itu menunjuk yang kita banyak dosa. Itu penipuan kepada orang-orang mengaji. Lagi kita duduk mengaji, kita rasa macam kita ni tak ada dosa. Tak ada dosa tu tipu. Bila kita mengaji, kita lagi berasa berdosa. Bila kita mengaji, kita lagi rasa bodoh. Itu mengaji, itu sifat mengaji. Sekalian masalli ala sayyidina Muhammad. Kita jadi dosa pun buat, baik pun buat. Waktu turun tu takutlah dapat sebelah tangan kiri. Ya Rabbi subhanallah. Kalau dapat sebelah tangan kiri, dapat sebelah tangan kanan, peluang nak masuk syurga sangat mudah. Bahkan mungkin saja kita akan masuk syurga tanpa hisab. Peluang nak masuk syurga tanpa hisab ada dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau Allah nak cek pun amal kita, cek macam tu je masuk. Tapi kalau dapat sebelah tangan kiri, Allah akan cek satu. Sekupang. Hari ni Baligh dapat RM1 yang pertama. RM1 ni dapat pada mana? Siapa bagi? Halal ataupun tidak ni sumber ni? Siapa kata halal? Haram. Siapa kata halal? Pergi cari orang yang kata halal tu. RM1 ni belanja ke mana? Halal ke haram belanja tu? Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita perinci macam tu, agak jumpa ada buruk kita tuan-tuan. Jumpa. Sebab tu ulama sebut, kalau orang yang Allah mula soal dia, menunjukkan bahawa dia akan diazab. Kalau tuan-tuan tengok orang duk pergi kerja elok, dia ni ustaz cantik kerja pukul 8, saya pukul 5 dia balik. Dia ni cukup bagus ustaz. Pukul 8, pukul 5 dia balik. Dia ni kira jenis tak curi tulang, jenis tak tipu MC semua tak lah. Dia kerja cukup baik. Itu zahir yang kita tengok secara umum. Cuba tuan-tuan detailkan. Dalam seminggu tu dia masuk pukul 8. Ada time yang dia masuk pukul 8 seminit, 8 2 minit. Takkan yang tu pun kira? Kalau detail, yang tu pun kira. Ada dia keluar tuan-tuan sekalian, masa Ihmad dia keluar pukul 1 sampai pukul 2. Ada time dia lajak sampai pukul 2.30. Ada time dia lajak sampai pukul 2 suku. Ada time dia lajak hanya 2 minit. Tuan-tuan sekalian, tu tak kira pen yang dia ambil. Sebatang pen walaupun hanya ada RM1 tuan-tuan sekalian, dia ambil tetap bukan hak dia. Kalau perinci tuan-tuan akan jumpa salah dah. Jumpa tuan-tuan? Jumpa. Itulah yang akan berlaku kepada orang yang dapat suratan amal sebelah tangan kiri. Satu. Paper clip satu pun kira bukan hak kamu. Subhanallah.
Tuan-tuan boleh bayang tak? Sebab tu subhanallah tuan-tuan, takut kita kalau dapat surat al-amal sebelah tangan kiri. Yang kedua, waktu mana kata Nabi SAW, waktu nak timbang mizan. Timbang mizan, selagi timbang amal dia tak berat sebelah kanan, selagi itu dia berada dalam ketakutan sangat-sangat sampai dia terlupa, dia tak boleh nak ingat kepada ahli keluarga dia. Dan yang ketiga, ketika nak melintah titian sirat. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allah panggil neraka. Allah panggil neraka. Neraka datang. Satu riwayat cerita 70,000 malaikat tarik. Tarik neraka di depan Allah. Bila kita ni tuan-tuan masalah sama neraka tegak, hitam neraka ni. Hitamnya neraka. Neraka tuan-tuan, dia warna hitam. Api neraka hitam warna dia. Tuan-tuan pernah jumpa api warna hitam? Tak pernah jumpa. Tuan-tuan bisa tengok tak? Dia tunjuk National Geographic. Dia tunjuk Musalli Sayyidina Muhammad kawah gunung berapi. Orang duduk berdiri tepi kawah gunung berapi, saintis duduk berdiri di pinggir kawah gunung berapi tu. Dia tu besar ni lah. Kawah tu luas. Tuan-tuan bisa tengok dia meletup-letup. Dia duduk dia panggil apa? Lava dia tu duduk membuak-buak tu kan. Bub tu kan. Dia punya blub tu tuan-tuan, blub tu sebesar rumah. Dia punya blub tu besar rumah banding dengan dia kecil. Tuan-tuan, tu api dunia tu api dunia tu. Cuba terjun dalam tu tengok. Saintis-saintis yang duk pi, depa mati tu bukan sebab terjun yang tu. Sebab apa? Sebab tuan-tuan gas yang keluar tu belum terjun lagi tu. Kena gas daripada mati dah. Ada yang disebabkan letusan kecil yang terkena tubuh dia, mati dia tuan-tuan. Subhanallah, orang tak mampu untuk selamat dia. Itu baru api dunia. Warna apa kita duk tengok video tu? Warna merah, tidak? Merah mengalir. Subhanallah tuan-tuan sekalian, masa Abu Hurairah cerita api neraka dibakar 100 tahun sehingga menjadi merah, tak habis. Dibakar lagi 100 tahun tuan-tuan masalli asmat sehingga menjadi putih, api warna putih, tak pernah jumpa dah. Dibakar lagi 100 tahun di atasnya sehingga menjadi hitam. Nanti tuan-tuan masuk neraka, api dalam neraka tu warna hitam, gelap neraka ni. Subhanallah. Allahumma salli alaihi. Sebab tu tuan-tuan, jangan pikir seminit nak masuk neraka. Tolong jangan nak pikir sesaat masuk neraka. Seringan-ringan azab neraka, letak batu di bawah tapak kaki menggelegak otak tu ringan. Dan tuan-tuan jangan bayang duduk diri gitu atas batu tu, otak menggelegak, bawa tubuh duk elok gitu. Dia nak cerita benda yang paling jauh daripada tapak kaki tu otak ni. Itu pun menggelegak, tuan-tuan boleh bayang apa yang jadi kat tubuh dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang duduk dalam neraka diberi pakaian dia daripada Salli ala Sayyidina Muhammad, daripada tembaga. Pakaian daripada tembaga, mulut mukanya ditutup dengan api. Subhanallah. Tuan-tuan, dia diikat di palang besi. Allahumma alaihim narum musadah, ditutup pula tuan-tuan. Neraka tu ditutup supaya bahang yang duk bakar orang dalam neraka tu dia tak keluar. Kau keluar tu nanti boleh menyebabkan kurangnya panas dekat dalam neraka tu, maka ditutup dia supaya bakar tu jadi maksimum. Allahu Rabbi. Orang dalam ahli neraka ni tuan, ahli neraka ni dia cuba nak panjat daripada apa? Daripada jurang neraka tu nak keluar sebab tak tahan sangat. Kata Abu Hurairah, lekang ni bila dihumban lempar masuk tu, maka lekang tulang-tulang, lekang daging-daging daripada tulang-tulangnya sampai jadi hangus. Allah menjerit sakit. Tuan-tuan, dia cuba nak panjat daripada jurang, nak panjat jurang, tapi jatuh balik. Subhanallah. Dalamnya jurang neraka. Satu hari Nabi dengan para sahabat duduk di satu tempat. Kemudian masalah asmat bunyi jatuh, boom, bunyi jatuh. Rasulullah kata, tahu tak apa yang bunyi? Kamu tahu tak apa bunyi itu? Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Itu bunyi batu yang dilempar daripada jurang api neraka dulu ni 70 tahun yang lepas. 70 tahun lepas jurang tu, batu tu jatuh. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, boom, baru jatuh. Subhanallah. Waktu zaman Nabi SAW baru jatuh. Di batu, tuan-tuan boleh bayang berapa dalamnya jurang api neraka. Itu tempat ahli neraka duduk. Allahu Rabbi. Subhanallah. Lapar nak makan, lapar ahli neraka. La akiluna min syajarin min zaqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadha nuzuluhum yawmaddin.
Lapar, nak makan, lapar, tu minta. Diberi makan dia daripada buah zakum, buah yang berduri tajam, pahit. Bila makan, bukan nak kenyang perut dia, bocok kongkong-kongkong ni tuan-tuan, bocok perut dia. Itu pun nak makan, disumbat masuk dalam perut dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Dipenuhkan perut dia dengan buah. Dahaga nak minum, fasyaribuna alaihi minal hamim, diberi minum daripada hamim. Air yang sangat panas, air macam tembaga cayak. Minum bukan menghilangkan dahaga, bakar muka dia, bocok kongkong perut dia. Subhanallah. Itu pun dia minum macam unta yang dahaga. Pasal apa yang turun sangat tu? Pasal hadza nuzuluhum yaumaddin. Itu saja hidangan yang dia akan dapat pada waktu tu. Tak ada makanan lain dah. Faham tak? Neraka ni hitam. Bila dia naik depan, tegak hitam tu, Allah lalu kata apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah kata. Surah apa tuan? Yasin. Salli ala sayyidina. Itulah neraka jahanam yang dulu kami duk pesan dah. Kamu dah diancam dah, jangan duk pergi kat dia. Hari ini rasakanlah bakaran dia disebabkan fasik yang kamu buat dulu ni, kejahatan yang kamu buat ambil. Allahu Rabbi subhanallah tuan-tuan. Neraka, waktu tu bila neraka tegak saja tuan-tuan, wa tarakulla ummatin jathiyah. Nabi Allah sebut dalam Quran. Bila tegak saja neraka, kamu semua kata wa tarakulla ummatin jathiyah, maka kamu akan melihat seluruh daripada umat akan jatuh melutut. Pasal apa jatuh melutut tuan-tuan? Lembut lutut dah, tak boleh berdiri dah. Takut tu teramat sangat dah, perum jatuh. Tuan-tuan, subhanallah, mau tak jatuh, mau tak lembut lutut, pasal dosa duk nampak di belakang kita waktu tu. Dosa nampak. Tahu kata dosa ni sekali kena azab lah. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Waktu tu Allah tu cerita dalam Quran, saya duk ingat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seperti pernah ku dengar, tapi di mana ya? Surah Sajadah. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang depan mereka tunduk malu, mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, tunduk malu menyesal. Dia kata apa? Wahai Tuhan kami dah nampak dah dosa-dosa kami buat dulu. Kami nampak dah api neraka duk menjulang depan kami. Kami dengar dah dosa-dosa kami buat dulu. Kami dengar dah bunyi ngauman api neraka tu. Tolonglah hantar kami balik ke dunia saat kami nak buat amal soleh. Allahu Rabbi subhanallah tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tuan-tuan keluar leher-leher daripada neraka. Neraka ada mata dia akan perhati tuan-tuan. Allah, kita tak berani angkat tengok, tak berani nak tengok neraka ni, takut. Semua dah tunduk tak berani angkat tuan-tuan. Tengok neraka ada mata duduk tengok. Oh, duduk perhati mana ahli dia. Tengok subhanallah, mana ahli dia, siapa yang akan masuk neraka. Kita tak berani nak sentang, takut neraka tengok kita. Tiba-tiba tuan-tuan dalam riwayat cerita bagaimana ada leher yang akan keluar daripada neraka. Leher yang akan patuk orang-orang yang akan masuk neraka tanpa hisap. Ya Allah tak mau tengok kebaikan dia. Ya Allah tak mau tengok dosa dia. Ceritanya orang ni akan dimasuk dalam neraka terus. Dia keluar ni tuan-tuan, dia akan patuk macam mana burung mematuk makanan. Allah kecoh waktu tu tuan sekalian. Tuan-tuan dia mai keluar orang, dia tangkap orang sebelah. Subhanallah. Kita ni takut dia mai ambil kita ni. Tuan-tuan tangkap orang sebelah kita pula. Masya Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan takut Allah saja yang tahu. Takut-takut dia main untuk ambil kita lempar dekat dalam. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang kecohnya waktu tu keadaannya. Takutnya waktu tu. Takut dia main ambil kita. Takut dia sambak kita. Sedangkan kita ada dosa yang layak sangat kita masuk neraka. Takut Allah murka dekat kita. Takut waktu hidup di dunia Allah tak mau tengok sesuatu amal-amal kita yang kita buat dulu ni. Sebab penuh dengan riak. Sebab penuh dengan sum'ah. Sebab penuh dengan takabur. Takut amal yang kita buat waktu hidup dia langsung Allah tak mau tengok langsung, subhanallah, sikit pun tak ada nilai di sisi Allah. Takut kita dulu waktu hidup di dunia kita pernah mensyirikkan Allah dalam keadaan kita tak sedar, kita tak tahu. Nak faham tak ni? Allah Rabbi subhanallah tuan-tuan. Takut malaikat, takut dia tarik Allah Rabbi subhanallah. Sebab tu jagalah tuan-tuan, jangan buat dosa.
Silap dulu nak buat zina, silap. Sudah, minta ampun pada Allah. Allah terima. Cerita waktu bentang amal ni takut. Bentang kita amal. Satu hadis kursi cerita bagaimana 99 dokumen yang sejuh mata mandang. Itu iqra, baca. Baca benda kita buat dulu. Baca satu. Wadi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ila akhir ayat. Surah Kahfi 49. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu. Siapa orang berdosa ni? Kita. Waktu dibentangkan kita amal dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Mereka berkata, apa dia celaka kami hari ni, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada besar, melainkan semua tercatat Allah satu tu. Kecil ni pun ada, kecil pun ada. Besar pun ada. Allah Rabbi subhanallah. Ada tak benda yang kamu buat dulu yang malaikat aku saja tak tulis, ada tak? La ya Rabbi, tak ada. Ada tak benda waktu hidup kamu dunia dulu yang kamu tak buat tapi malaikat aku saja tulis? Atau malaikat, atau benda yang kamu buat tapi malaikat aku tak tulis? Ada tak? La ya Rabbi. Ada tak alasan hari ni apa yang kamu buat tu? Kamu buat maksiat dulu, ada tak alasan hari ni? La ya Rabbi, tak ada. Puas hati dah? Syukurlah, syukur. Dah. Bentang pula, tuan-tuan tayang pula, Masya Allah Rabbi bertayang pula. Dulu sembunyi sorang-sorang buat, siapa pun tak tahu. Faham? Ada kita dulu ni zina. Ada kita dulu ni berzina. Ni ada kita ni. Ada sama-sama kita dulu minum arak. Ada dulu kita sama-sama kita ni tuan-tuan tak semayang. Ada sama-sama kita dulu tuan-tuan sekalian subhanallah buat maksiat. Ada sama-sama kita ni tuan-tuan buat apa disko, apa benda kita tak buat dulu ni. Ada tuan-tuan? Tak mengaku membarah. Soleh-soleh semua sini. Okey. Allahumma salli ala. Ada benda yang tuan-tuan buat tu akan ditayangkan. Tuan-tuan agak macam mana? Pasal apa kita sembunyi? Pasal kita tak mahu orang tahu. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu ditayang balik, subhanallah, ni anak kita dekat sebelah, ni mak kita dekat sebelah, ni anak-anak dia beradik kita semua dekat depan. Ya Allah, ni mak kami kan, subhanallah, mak kami zina. Ya Rabbi, subhanallah. Ni ayah kami ni, subhanallah, lah kita kata. Pasal apa ayah duduk dengan perempuan ni? Apa ayah buat ni? Masya Allah. Cucu kita kata, lah ni wan aku ni, subhanallah. Apa dia buat ni? Dia minum arak. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan boleh bayang tak waktu tu macam mana keadaan kita? Malu, Allah saja yang tahu. Tak berani angkat kepala, tak berani angkat kepala, tak berani nak panggung kepala. Allah dalam hati kata apa? Menyesailah ya Allah, kalaulah aku, ya Allah kalaulah aku tak buat hari tu, ya Allah kalau aku tak buat hari tu. Tak boleh dah, hari tu dah tak dah. Tak boleh bayang tak? InsyaAllah Rabbi subhanallah. Puas hati dah. Cukup tak mau dah. Nah. Allah tak mau berlaku zalim kepada kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah khatam pula mulut, tutup pula, subhanallah. Yang cakap tangan, saya ya Allah, saya yang pegang ya Allah. Ya Allah, saya yang sentuh ya Allah. Saya yang ambil ya Allah. Mata kata saya yang tengok ya Allah. Kaki kata saya yang berjalan ya Allah. Tubuh kata saya yang buat tu ya Allah, subhanallah. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Kamu nak lari mana pada dosa? Kamu boleh lari pada orang, kamu sembunyi pada orang. Bukan orang tu akan jadi saksi dekat kamu. Yang akan saksi ni kulit-kulit kamu ni akan jadi saksi depan Allah. Mana kamu nak lari? Kamu tidak ada pilihan melainkan tinggalkan dosa kamu. Tuan-tuan boleh bayang. Kita minta lagu ni je. Minta lagu ni. Waktu duduk tahyang tu tuan-tuan cuba boleh bayang. Waktu sebelum umur 20 tu baik. Duduk asrama bagus. Sekalian. Ikut usrah, ngaji sembahyang jemaah. Bila start kerja, dah pindah pergi Kuala Lumpur, pindah pergi duduk Pulau Pinang, duduk kerja kilang, waktu mula maksiat. Bila masuk umur 20 tu, susah hati dah, subhanallah. Dulu duduk tepi pantai Sigit tu. Duduk pantai Sigit, subhanallah, kita rosak berderet kita dia tu. Faham tak? Duduk ni pokok-pokok ni lah yang akan menjadi saksi. Tunggu pokok tu disaksi sungguh lah waktu tu. Subhanallah. Kita ni tuan-tuan bila nak masuk umur 20, ya Allah Rabbi subhanallah, dah sampai dah, jangan tunjuk ya Allah, jangan tunjuk ya Allah, aku tak mau ya Allah, janganlah tunjuk subhanallah. Tiba-tiba tak ada. Benda kita buat maksiat tu tak ada. Tiba-tiba benda kita berzina tu tak tunjuk. Tiba-tiba benda kita minum arak tu tak ada.
Kita maksiat tu tak ada, tak tunjuk. Alhamdulillah, subhanallah. Pasal apa hilang, pasal apa tak ada? Allah telah terima taubat kita waktu kita hidup di dunia dulu, masya-Allah. Lega tak? Lega, alhamdulillah. Sebab tu taubat. Jangan berputus asa dengan Allah. Selagi hidup, Allah terima taubat kita. Apa tanda Allah terima taubat kita? Kita sedikit pun tak teringin dah nak buat macam mana kita buat dulu. Tak teringin dah. Faham tak ni? Allahumma salli ala cerita dia. Cemas waktu tu tuan-tuan, masalli ala Muhammad, dan pada hari tersebut wa tarakul ummatin jasiyah, dan pada hari kiamat engkau akan melihat tiap-tiap umat berlutut dalam keadaan cemas yang menunggu panggilan. Setiap umat akan diseru untuk menerima suratan amal mereka serta dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Bila kita jatuh melutut tuan-tuan, Allah takut tiba-tiba ni lagi sekali nak bagi selamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Jatuh melutut aku. Tiba-tiba Allah panggil satu kelompok ni. Bangun orang ni, bangun. Tu siapa orang ni kena bangun ni, siapa ni? Bangun. Orang siapa nak kena bangun ni? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang nak kena bangun ni? Orang-orang yang merenggangkan rusuk-rusuk mereka pada malam hari waktu orang semua sedang tidur. Dia angkat tangan bermunajat kepada Allah dengan khauf, dengan ketakutan, dengan takut, mengharap sungguh kepada Allah. Kita yang biasa duk bangun tahajud, bangkit. Pasal apa ni? Pasal apa Allah panggil ni? Ya Allah Rabbi subhanallah. Nak timbang amal kah? Kalau nak timbang amal, tahu dosa banyak ni, takut ni. Tapi kalau tak timbang amal, duduk pada masyarakat dah sangat siksa, dah tak tahan dah. Dah berbelah bagi. Nak pergi depan takut, dah tunggu belakang takut, tak tahan. Macam mana keadaan ni? Allah Rabbi subhanallah, takut tuan-tuan, Allah saja yang tahu tu. Tiba-tiba Allah kata apa? Dalam keadaan kita duduk takut tu, dalam keadaan kita duduk nampak dosa kita tu, dalam keadaan kita nampak neraka duduk menjulang depan kita, tiba-tiba Allah kata dekat malaikat bawa mereka masuk ke syurga. Bawa mereka masuk syurga. Ni dosa-dosa, tak mau tengok dosa, pergi masuk syurga. Ya Allah Rabbi, lega, subhanallah, leganya, masya Allah. Tuan-tuan nak jadi orang tu? Nak tuan-tuan? Nak tak? Tahajud. Jawapan dia tahajud. Oh, saya sebab tak ada benda lain lah. Tak ada. Sebab Allah sebut yang tu. Jadi start bila nak tahajud ni? Tuan-tuan saya duk cerita punya panjang malam ni tuan-tuan. Punya panjang saya cerita. Balik dapat satu ni pun tak apa dah. Apa dia? Tahajud. Balik rumah ustaz, lambat balik abang ni ustaz tu. Ada apa ni? Ceramah. Ustaz mana tu? Tak tahulah mana, tak tahu. Dia cerita apa? Tak tahu, panjang sungguh dia cerita. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguh ilmu dia. Tengok tak jawab lagi. Bukan tanya panjang pendek luas apa, dia cerita apa? Tak tahu, aku lupa dah. Tuan-tuan, paling tidak balik satu dia kata apa? Conclusion daripada semua ustaz dia cerita tu, satu je, tahajud. Jadilah tuan-tuan, balik dapat yang tu pun jadilah. Faham tak? Sebab nak selamat di mahsyar. Kemudian tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, Allah jadikan tuan-tuan pada ketika tersebut, Allah jadikan sembahan-sembahan. Ada malaikat-malaikat yang menyerupai sembahan-sembahan manusia waktu hidup di dunia. Ada di tok kong ni, di tok kong tu semua. Dan Allah arahkan, perintahkan mereka ni tuan-tuan untuk ikut semua sembahan-sembahan mereka. Ni tokoh ni, siapa sembah tokoh ni dulu? Ni Tuhan kami dulu. Pergi ikut mereka. Ni tokoh ni pula, siapa ikut dia ni? Ni kami pergi ikut mereka. Ikut mereka tu pergi mana? Terus saja mereka ni dibawa masuk ke neraka Allah. Habis. Mereka tak bincang apa? Tak, mereka ni orang-orang kafir. Orang kafir, dosa pahala tak dikira. Cerita dia apa? Mereka akan jadi bahan-bahan bakar dalam api neraka. Duduk neraka sampai bila ni? Sampai bila-bila. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh bayang? Batu syukur Allah bagi dekat kita nikmat Islam ni tuan. Nikmat iman, nikmat Islam bukan kita minta pun, tak isi borang pun dulu. Ada isi borang? Tak ada. Tapi Allah bagi dekat kita. Syukur tuan-tuan sekalian. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang tinggal waktu tu hanya di kalangan orang-orang Islam. Di kalangan mereka ada orang mukmin, di kalangan mereka ada orang munafik. Tinggal dua kelompok ni ya.
Orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman, dan yang kedua orang munafik. Mereka inilah orang yang akan ditimbang amal mereka. Kemudian Allah berkata kepada mereka yang tinggal tu, kenapa kamu tak ikut Tuhan-Tuhan kamu? Kenapa kamu tak sembah, tak ikut macam Tuhan yang kamu sembah tu? Kenapa tak ikut? Dia kata, kami tak ada. Kami hidup di dunia, kami sembah Allah. Yang tu bukan Tuhan kami, itu bukan kami. Kami hidup di dunia, kami sembah Allah. Lalu Allah meninggalkan mereka untuk beberapa ketika. Kemudian Allah datang lagi dan Allah tanya, kenapa kamu tak ikut Tuhan-Tuhan kamu yang kamu sembah dulu? Dia berkata, demi Allah, kami tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kami tak pernah sembah melainkan Dia. Kemudian maka Allah menyingkap sedikit daripada kebesarannya, dan waktu tu kita pun nampak, ya Allah, inilah Allah yang kami sembah dulu. Inilah Allah yang kami sembah. Lalu waktu itu semua orang jatuh bersujud di depan Allah. Semua orang sujud di depan Allah, kecuali orang munafik yang Allah bengkokkan tulang-tulang belakang mereka seperti tanduk-tanduk lembu, dan mereka sujud dengan leher-leher mereka. Sebab apa? Sebab hidup dunia lalu tak mau sujud pada Allah. Tuan-tuan, maka Allah tak izin dia. Ni, Masya Allah Rabbi, maka mereka pun bersujud dengan menyungkurkan wajah mereka, sedangkan orang munafik bersujud pada tengkuknya, kerana Allah telah menjadikan tulang punggung mereka seperti tanduk lembu. Subhanallah. Dan apabila Allah mengizinkan mereka untuk mengangkat kepala, ternyata di hadapan mereka Allah telah pun memasang sebuah sirat yang terbentang di antara dua pinggir neraka Jahannam. Itu tajuk akan datang. Berhenti tu. Dia berhenti tengah makan tengah sedap tu, sedap. Dia balik berasa sedap tu. Faham tak? Cerita habis dah, Allah. Dia tengok tiga muka ustaz, muka jam, muka pintu, empat muka kawan. Bila nak habis ni, kata ni tak rasa nak berhenti kan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup sekadar itu. Panjang lagi kisah mahsyar sebenarnya tuan-tuan. Itu baru cerita first, satu bahagian daripada mahsyar, bahagian menunggu. Tak? Ni cerita pula timbang mizan, itu satu cerita lagi. Salli alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, titian sirat pun satu cerita lagi. Lepas titian sirat pula tuan-tuan, nu urusan kita dengan hai-hai orang yang lain pula nu, yang ada masalah dengan orang waktu hidup di dunia tu. Selesai lagi, subhanallah tuan-tuan. Macam-macam cerita lagi di mahsyar ni, sebelum kita nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan kita ni di kalangan orang yang mendapat perlindungan arasy Allah nanti yaumul mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang mendapat perlindungan arasy-Mu di yaumul mahsyar nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkan segala urusan kami nanti yaumul mahsyar, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami di kalangan orang yang mendapat suratan amal di sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami dapat suratan amal sebelah tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah. Kami tak mau nanti kami diazab disebabkan dosa-dosa kami, ya Allah. Maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa dan kesilapan kami dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami, siapalah yang nak mengampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau dampingkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kalau urusan timbang amal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami di kalangan orang yang dapat, di kalangan orang yang musalli ala syaimat, mendapat kemudahan ketika berada di timbang mizan nanti, ya Allah. Beratkanlah timbangan amal di sebelah tangan kanan kami, sebelah kanan, ya Allah. Dan Engkau janganlah, ya Allah, Engkau beratkan timbangan amal kami di sebelah timbangan sebelah kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami tak layak untuk minta ini, ya Allah. Namun ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, Kau kabulkanlah permintaan kami ini, ya Allah. Kau golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Golongkanlah kami dalam golongan orang yang dapat masuk ke syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.